Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, keluarga Malaysia atau keluarga 114 ahli parlimen. Sebelum Perdana Menteri nak mengumumkan slogan keluarga Malaysia ini untuk dipakai oleh kerajaan ini, kita perlu lihat bahawa pembentukan kerajaan mereka ini adalah hasil pengkhianatan yang mana apabila bersatu keluar, alasan digunakan mereka nak membentuk satu kerajaan baru, iaitu Kerajaan Melayu Islam, yang mana di dalam dia tergabunglah parti kalah iaitu UMNO, PAS, GPS dan bersatu sendiri serta geng-geng sekitul. Jadi ini hasilnya, yang mana apabila menjatuhkan Perdana Menteri mereka sendiri diganti pula oleh Perdana Menteri daripada UMNO, slogan baru iaitu keluarga Malaysia ini hendak dipakai Perdana Menteri. Bagi tahu dulu kepada ahli parlimen yang ada 113 yang menyokong kamu tu, apa itu keluarga Malaysia, terutamanya parti PAS. Kita lihat apa yang berlaku apabila slogan keluarga Malaysia ini, yang mana kita tahu pimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini rata-rata mereka ini adalah pemimpin yang resis, yang mana kita boleh lihat video-video mereka waktu berkempen dahulu. Itulah apabila kita nak berkempen dalam politik ini, tonjolkan idealisme apa yang kita nak buat untuk negara, bukan kita nak menjatuhkan kaum ini, nak menjatuhkan kaum itu. Perdana Menteri kita sendiri pun jelas ada video dia yang mengkritik kaum lain, agama lain, isu-isu yang resis dimainkan hari ini oleh rakyat. Jadi itulah apabila kita nak jadi pemimpin, idealisme itu yang kita perlu tonjolkan. Apa yang berlaku hari ini, jika Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ada hari ini nak menggunakan slogan keluarga Malaysia ini, lebih baik Perdana Menteri pergi mengajar ketua-ketua parti yang ada dalam kerajaan hari ini, terutamanya parti dia sendiri, iaitu UMNO, apa itu keluarga Malaysia, bagaimana kita nak hidup berdemokrasi, saling menghormati. Ajar dulu kepada pimpinan UMNO sendiri, kerana kita tahu UMNO adalah parti Melayu, yang mana di dalamnya hanya orang Melayu yang beragama Islam, dan kita jelas di situ bahawa perlu dia cerita keluarga Malaysia ini kepada UMNO. Begitu juga Perdana Menteri perlu pula memberitahu Presiden PAS apa itu keluarga Malaysia. Inilah parti yang dilihat oleh rakyat menjual isu agama, yang mana kita lihat hari ini keluarga Malaysia. Apakah PAS akan menyantuni rakyat-rakyat bangsa lain, kaum lain? Yang mana kita lihat ada di kalangan pemimpin PAS sudah berani pula mengeluarkan kenyataan nak tutup kilang arak, nak tutup kilang judi, apa semua segala nak ditutup. Tetapi saya tidak tahu apa kerajaan ini nak buat, mampu. Itu saja. Kita juga tahu bersatu sendiri. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dengan jelas dahulu mengatakan, kerana dia nak keluar, hanya nak membuat satu gabungan baru, iaitu Kerajaan Melayu Islam. Perdana Menteri harus bagi tahu dekat bersatu ni, supaya menyantuni kaum lain, bangsa lain, agama lain. Jadi jangan cerita keluarga Malaysia jika hanya di mulut. Orang kata manis di bibir, tapi pahitnya sampai ke hempedu untuk rakyat nak menelan kata-kata kamu orang yang menjadi pemimpin hari ini. Inilah yang kita lihat. Jadi jangan cerita keluarga Malaysia kalau sendiri tidak faham. Keluarga Malaysia itu ada dalam mana? Di komponen parti PH. Kerana parti PH kita lihat DAP, dah jelas-jelas parti demokrasi, yang mana di dalamnya ada Melayu, Cina, India, segala macam kaum ada. PKR, begitu juga. Parti Amanah, begitu juga. Jadi, keluarga Malaysia itu tidak sesuai untuk digunakan oleh kerajaan yang terbentuk ini. Keluarga Malaysia itu tunggu PH yang memerintah, PH yang pakai, baru betul. Karena tidak layak untuk kerajaan ini pakai kalau pandangan saya. Dan kita lihat, pentadbiran negara pun bukan mengambil banyak orang-orang penting, kaum lain ataupun bangsa lain ataupun agama lain untuk letak di tempat-tempat yang baik. Di mana keadilan tu? Jadi ini cerita dia. Dia tak perlu nak bercerita panjang di situ berkenaan dengan isu keluarga Malaysia, yang mana Perdana Menteri sendiri harus perjelaskan apa itu keluarga Malaysia yang dimaksudkan. Jangan sahaja cakap tapi rakyat tak faham apa itu keluarga Malaysia. Yang mengamalkan keluarga Malaysia itu, pentadbiran mereka yang mengamalkan keluarga Malaysia adalah ada di Pakatan Harapan. Kalau parti yang menggunakan isu kaum
contohnya UMNO, bagaimana nak cerita keluarga Malaysia? Tidak akan boleh. Karena itu parti kaum, parti PAS, parti agama. Macam mana dia nak menyentuh ni? Cerita-cerita PAS saja kita dah muak mendengarnya. Orang Islam sendiri saja ramai tidak menyokong PAS. Jadi bagaimana nak menceritakan isu keluarga Malaysia? Bersatu sendiri. Kita lihat MP-MP yang bukan Melayu berada di dalam gabungan bersatu ni nanti. Bagaimana mereka nak bertanding? GPS Sarawak tak nak bersatu bertanding di Malaysia, di Sarawak. Jadi MP-MP ini nanti nak bertanding atas tiket apa juga. Jadi ini yang kita lihat hari ini. So begitulah. Dan di sini saya lihat bahawa perlu ada satu penjelasan yang jelas kepada rakyat untuk Perdana Menteri dan barisan kabinet terangkan kepada rakyat apa sebenarnya keluarga Malaysia. Jangan mereka meeting-meeting, oh kita cerita keluarga Malaysia, kita punya nama ni. Ini bukan tahun 60-an. Ini sudah tahun 2021. Kita membuat sesuatu sebagai pemimpin utama negara, ada perancangan rapi. Apa perlu yang kita buat apabila kita sebut saja namanya keluarga Malaysia. Hari ini kita sebut, besok sudah keluar flyer-flyer ataupun di dalam media. Kenapa kita perlu bentukkan kerajaan ini sebagai ataupun slogan keluarga Malaysia ini? Bukan setakat bulan kemerdekaan kita nak menslogankan keluarga Malaysia tu. Ini patutnya diamalkan. Pentadbiran Barisan Nasional patutnya amalkan keluarga Malaysia ni. Saya setuju dengan cara Datuk Seri Najib dahulu, iaitu satu Malaysia tu. Kerana itu baik. Jadi kita tidak akan ada lagi pertelingkahan. Cuma kerana saya lihat satu Malaysia itu ada kecacatannya. Apabila pemimpin daripada UMNO sendiri, terutamanya pemimpin Melayu, tidak menggunakan apa yang telah pun Datuk Seri Najib ini telah slogankan satu Malaysia itu, supaya semua bangsa, semua kaum itu paham. Kerana masih ada resis, kerana sifat yang telah ditanamkan oleh pemimpin lama UMNO di dalam parti UMNO ini tadi membuatkan resis ini antara kaum ini bertambah. Jadi patutnya kalau nak buat keluarga Malaysia, perlu kamu orang belajar. Karena parti kamu orang belum lagi belajar. Yang dah pun pandai, yang pun dah expert dalam keluarga Malaysia ni adalah parti PKR. Yang dah 20 lebih tahun ditubuhkan. DAP sudah melebih daripada 20 tahun. 60 tahun mungkin ada DAP. Jadi patutnya mereka ini yang tahu apa itu keluarga Malaysia. Jangan kita duk cerita tengok pemimpin DAP 1-2 orang yang resis, kita nak menyalahkan. Kita lihat keseluruhan apa konsepnya parti itu. PAS tidak layak untuk menyebut keluarga Malaysia. Kerana pemimpin PAS kita tahu, apabila mereka buat ceramah terang-terang, menonjolkan sesuatu yang banyak rakyat tidak suka. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan keluarga Malaysia ini. Jadi Perdana Menteri balik ajar parti-parti yang ada dalam komponen menyokong dia ini sebelum dia nak cerita kepada rakyat apa itu keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih.